Tiga yang awal tadi, belajarnya, kesaksiannya, jual belinya tetap juga menjadi haram ataupun satu dosa besar apabila ia didesak dengan perasaan syahwat. Ya, didesak dengan perasaan syahwat. Kenapa kamu hadir ke kelas itu? Oh, kerana ustaz tu handsome. Bukan saya. Ya, datang kerana nak jumpa dengan ustaz tu, bukan nak belajar ilmunya, tapi dia tengok sejenak sahaja. Ya, subhanallah. Kenapa pergi beli kat kedai itu sahaja, tak pergi kedai lain? Oh, kedai itu mahal pun tak apa. Sono tengok makcik tu, tengok budak perempuan tu kan. Kenapa pergi kedai minum tu? Bukan pak maknya yang hebat, tapi Kak Lela je yang hebat. Tuan-tuan tengok kan. Ya, sekarang walaupun dia benarkan, tapi dia menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Ya tuan-tuan. Jadi moga Allah memberkati kita, berikan kepada kita kefahaman pada ayat ini. Yakinlah bahawa perbuatan kita menghalang diri melakukan perkara maksiat ini akan pasti mendatangkan faedah yang besar. Paling kurang tuan-tuan, kita sendiri faham, kita rasa seronok beribadah pada Allah, itulah nikmat yang paling besar. Kalau kita dapat pergi sembahyang subuh berjemaah, bagi yang lelaki kan, patut kita rasa syukur, ya Allah. Keluar dari masjid, bayangkan nanti, ya Allah, kau pilih aku datang sembahyang hari ini. Syukur pada kau, ya Allah. Ya, dunia yang ada ni tak ada nilai dan tak banding dengan sembahyang subuh berjemaah. Kalau dah 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik pada dunia sisi kandungnya. 2 rakaat sebelum subuh, macam mana sembahyang subuh tu sendiri tu? Orang muda je. Kalau 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih besar daripada dunia dan sisi kandungnya, sembahyang subuh tu macam mana? Tentulah lebih hebat. Nampak tak tuan? Semalam hari Jumaat, ni dah berakhir hari Jumaat, dah masuk hari Sabtu. Kita dah baca suatu kahfi. Syukur pada Allah. Ya Allah, kau pilih aku baca suatu kahfi. Soalan susah nak baca tu. Melainkan orang yang Allah lorongkan kemudahan diri untuk buat taat. Nampak? Kalau kita dapat berbaik pada ibu bapa kita, berkhidmat untuk mereka, meraihkan mereka, membantu mereka, tamunya yang lelaki ini, syukurlah pada Allah kerana Allah pilih kalian untuk buat tugasan yang mulia. Nampak? Ya, ini adalah tanda moga-moga Allah beri kepada kita dalam apa yang kita buat tu ada penerimaan di sisi Allah. Kalau kita rasa seronok pada itu. Kalau kita meninggalkan, kita rasa di dunia kita ada nilainya. Kita dapat khatam Quran, Masya Allah, setiap bulan 10 juzuk sahaja, 3 bulan khatam Jumhur Quran. Gembiralah. Ya, gembiralah pada Allah kerana tanda Allah telah beri kepada kamu saudara kemanisan beribadah pada Allah yang tidak ada perbandingnya. Apa lagi yang kamu buat? Kita tak payah cerita yang besar-besar lah tuan-tuan. Pergi umrah, pergi apa, ini memerlukan wang. Kita bukan ada kemampuan sekarang untuk buat. Malam tadi kita hanya sempat sembahyang 2 rakaat saja. Kita menangis ini. Kenapa? Kenapa aku tak boleh sembahyang lebih daripada itu? Sedangkan Nabi bangun waktu malam sampai luka-luka, bengkak-bengkak kaki baginda Rasulullah. Aku takkan tak boleh setengah jam, takkan tak boleh 40 minit, takkan boleh 1 jam. Kenapa? Ada yang satu yang blok kita tuan-tuan. Blok itu adalah dosa kita sendiri sebenarnya. Ya? Nampak tak? Kita dapat puasa 3 hari dalam sebulan. Allah besarnya nikmat ini. Kita dapat sembahyang sunat duha pada hari ini. Allah hebat. Ya, jadi moga Allah memberkati kita pada tazkirah ini. Yakinlah tuan-tuan, membuat taat itu mudah tak? Buat taat itu mudah. Tapi menghindari maksiat itu yang susah. Faham betul-betul saya cakap tuan-tuan? Buat ibadah mudah tak? InsyaAllah mudah. Tapi menghindari maksiat itu susah tuan. Itu surah Allah gambarkan surah yang kita baca tidak malah surah tidur, surah Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Apa bil ghaib tu? Maknanya ketika orang yang tidak ada. Nampak? Ketika waktu malam kita duduk seorang diri, tak ada seorang di sisi kita. Kita buka Facebook. Apa kita boleh tengok dalam Facebook? Macam-macam kita boleh tengok. Betul tak? Betul tak? Macam-macam boleh tengok. Yang ada pada masa tu hanya iman saja. Kalau nak tengok, kita nak tengok pada maksiat. Tuan-tuan boleh tengok. Boleh sembahyang, boleh baca Quran, tapi maksiat tak boleh tinggal. Masalahnya. Betul tak? Saya jumpa seorang orang yang Allah beri kepadanya kekayaan, Masya Allah, luar biasa. Pendek ceritanya, dia tak cerita kat bumi tuan-tuan, dia cerita kat langit.
Kapal terbang, dah ada kapal terbang sendiri. Kan? Kapal terbang sendiri, boleh ada kapal terbang sendiri. Tapi tuan-tuan yang boleh Allah sekalian, kekayaan di mana semuanya daripada benda-benda haram. Boleh pergi umrah, kalau ustaz ikut pergi umrah boleh naik kapal terbang peribadi saya boleh. Tapi hidupnya semua dengan maksiat. Pendapatannya maksiat, perniagaan punya maksiat. Buka kedai pun ada kedai-kedai jual haram, arak dan sebagainya. Macam mana tuan? Tengok kan? Buat ibadah boleh mudah, tapi buat maksiat itu yang payah nak tinggalkan. Ya, tapi bagi orang yang meninggalkan maksiatnya, Allah beri ganjaran yang hanya difahami oleh dia sahaja. Dan dia tak payahlah cerita pada orang, tak payah cerita dalam Facebook. Nanti saya bangun mulai sampai rakaat ke 14 Nabi pun tak sayang 14 rakaat. Mengalirlah air mata dengan deras ni. Ini tanda pembohong kan? Ya, dia masuk TV dia kata saya alhamdulillah perniagaan saya maju. Saya jual apa? Jual kaedah untuk menguruskan badan orang, badan. Ya, saya setiap malam ketika bertahajud tu saya akan berdoa, alhamdulillah ni seorang perempuan dah jadi kurus ni. Di gambar dia dulu 100 kilo, sekarang dah jadi 40 kiloan. Tengok. Penipu lah, malu dia buat. Mustahil lah tuan dia boleh kawaskan. Mustahil. Nampak tak? Yang mustahil, kamu buat amal saleh, kamu buat maksiat juga pada sama. Mustahil, ni bohong gitu. Kerana orang yang tak dapat nikmat dunia akan maksiat dan dapat buat taat ni tak boleh cerita orang di sama Allah Taala tuan. Dulu saya ustaz memang ada maksiat, ustaz minum arak botol-botol. Sekarang ustaz tengok janggut saya tahunnya panjang. Ni pun magrur tuan. Ni magrur namanya. Dia ditipu oleh Allah Taala. Ditipu oleh syaitan. Ya, bukan ditipu oleh Allah, ditipu oleh syaitan. Ya, ada ilah untuk kita faham bahawa nikmat buat taat ini meninggalkan maksiat. Hanya tuan-tuan yang faham, orang yang tidak faham. Dia akan ada kesan dari sudut pergaulan, pencapaian, amalan. Itu memang ada. Tapi untuk diceritakan orang kepada orang memang payah betul. Allah berkati kita pada kuliah ini. Allahumma'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan, malam ni ada buku yang baik untuk saya promote kepada tuan. Masa tu inilah dengan izin Allah, Lagu Biru baru saja menerbitkan Quran Wakaf Ibtidah saiz kecil ni. Ya. Ini Wakaf Ibtidah ni adalah satu Quran yang menarik kerana dia menggaris padukan hukum wakaf dengan penadaan berdasarkan warna merah, biru dan hijau. Kalau merah tu kita berhenti, kita ambil sebelum merah. Kalau hijau dan merah kita ambil hijau. Jadi kalau biru, madailah kita menyambung yang selepas ni. Jadi kaedah yang telah ditandakan ulama-ulama silam pada jim, ha dan lain itu, ia amat terbatas. Masih lagi ada ayat banyak yang masih panjang yang memerlukan kepada penguasaan bahasa Arab. Kalau tidak nanti kita baca Quran maknanya salah ya. Kerana wakaf pada tempat yang tak betul. Baca ketua Jumaat yang sering disalah bacakan. Sekarang musim ekonomi tak begitu baik, maka tuan-tuan digalakkan untuk menanam apa dia baca, cili, kacang, rebus pandan. Apa pula kacang rebus ke? Kacang panjang timun. Panjang timun, apa panjang timun? Kacang panjang dan timun. Tapi kerana dia tak prepare, dia baca muka surat tu, berada ke sebelah, dia dah mengigal-ngigal. Tak mengigal. Tanamlah kacang. Dia mau apa ni sebelah panjang timun. Kerana dia tidak menguasai hukum wakaf yang baik, tidak ada persediaan. Maka Quran ni tuan-tuan kalau tidak dibuat begini, ramai orang terjumus kerana salah baca. Maka Tasrih Hasan Azhari dengan bantuan putranya Dr. Awad Hasan Azhari, mereka buat Quran ni ada warna-warna. Kecil Quran ni, baik untuk dimanfaatkan oleh kita seisi keluarga. Dia akan kepada suami ke, kepada isteri ke, kepada anak-anak yang dapat SPM yang baik. Kecil Quran ni saiz yang baik untuk remaja. Sampai itu tuan ada buku Perisai Muslim yang mengandungi doa-doa yang baik untuk kita amalkan. Pada kuliah yang lalu saya ada jelaskan kelebihan kitab ini. Ya, kalau berkahwin ke contohnya kan, bagilah kepada orang datang menggantikan telur. Tak
telur tu nak bagi juga lah. Ya, ajak orang beramal dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Kalau kita bagi pada 10 orang, seorang dapat amal, setiap hari kita dapat pahala seorang melakukannya. Ya, ini antara buku yang sangat baik, namanya Perisai Muslim. Ringkasan daripada Kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ya. Ini adalah buku saya yang tajuk A to Z tentang munakahat. Mesti perkahwinan dekat di sekolah ni. Kalau ia baik, manfaatkanlah tuan-tuan. Juga ulang kaji kita dengan isteri, bab-bab berkaitan rumah tangga, zihar, ilah, li'an, na'udzubillah dia berlaku, ya tuan-tuan. Dan begitu juga hukum hakam yang lain dalam perkahwinan. Ulang kaji balik semula ke. Ini buku A to Z munakahat. Dan yang terakhir sekali, kalau di sekolah ni tuan-tuan, ini ada buku yang baik juga. Ini tulisan Ustazah Fatimah Syarhab, seorang penulis muda yang banyak ideanya. Ini tentang kisah-kisah haiwan yang menceritakan tentang pengalaman mereka bersama dengan Nabi SAW. Ini satu gaya penulisan imajinasi yang sangat tinggi. Macam mana Nabi jumpa dengan kuda, kuda tu cerita tentang melihat Nabi. Bagaimana Nabi berjumpa dengan unta, unta tu cerita bagaimana dia melihat Nabi. Cerita di atas lisan binatang yang menggambarkan tentang pandangan binatang terhadap Nabi SAW, seperti ada dalam hadis-hadis. Ini adalah buku yang sangat baik kerana dia mengandungi tulisan Rumi dan Jawi dan ada fakta-fakta saintifik, warna. Kalau ibu-ibu minat untuk bacakan anak-anak di sekolah ni, alhamdulillah saya pun rajin baca untuk anak-anak buku-buku seperti ini yang saya rasa amat bermanfaat kalau tuan-tuan miliki, ya. Baik, terima kasih tuan-tuan. Setakat ni saja dulu. Kalau ada soalan yang boleh saya bantu tuan-tuan untuk jawab, mudah-mudahan ada kebaikan bagi. Ya. Ustaz, macam kita di tempat kerja pejabat, kadang kita kena berinteraksi dengan perempuan. Dari segi pandangan nak tengok muka ataupun tengok tempat lain. Ya, melihat rakan sejawatan daripada kalangan berlawanan gender di pejabat, kita duduk dalam meeting bersama. Memanglah perkara ni sudah jadi umum baluah. Umum baluah mana tak dapat dielakkan. Payah nak cari tempat kerja tak ada orang perempuan. So kawan saya dulu 10 tahun lalu dia buat office Datuk Fatih Rakan Besar. Kata pada saya, Ustaz, saya tak ambil seorang mau staf perempuan. Tengok tu, tak ambil seorang mau staf perempuan. Tapi akhirnya terpaksa juga ambil anak dia sendiri. Ya, ambil anak saya yang tak ada kerja dan akhirnya ramai ada staf perempuan. Dan kadang-kadang staf perempuan ni untuk bertahun-tahun lebih teliti daripada staf lelaki, betul tak? Ya, kami di pejabat ni pun orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Kalau itulah satu perkara yang dimestikan dan tak dapat elak, jagalah perbatasan ni tuan-tuan. Masa tu jangan tengok pada mata. Kerana orang Arab mengatakan ini benar, daripada mata turun ke hati. Betul kan? Besok psikologi manusia pun salah kalau kita bercakap tengok mata lama dia bahaya. Nombor 2, diajar kita dari sudut batasan pergaulan ini, kalau tak dapat dielakkan, jangan berdua-duaan dengan dia. Jangan berdua-duaan dengan dia. Kerana ma khala rajulun bi imra'atin la syaitan thalithuhuma. Syaitan tidak akan membiarkan lelaki dan perempuan duduk bersama-sama, melainkan syaitan akan menghiaskan, mencantikkan, menggoda, mengacau, menyeret dan menyesatkan kedua-duanya sekalian. Jadi elakkan daripada berdoa dengannya. Nombor 3, bagi orang perempuan, ni pesanan bagi orang perempuan, ikhlas dengan Allah. Jangan menonjol-nonjolkan diri dan juga perwatakan. Suaranya yang lemah gemalai, langkahnya yang menggegalkan iman. Kan? Bahkan hadis mengatakan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Orang perempuan ni datangnya dalam bau syaitan, perginya pun bau syaitan. Jadi lelaki ni penting gambarkan dia ada satu power tu. Kata pengkaji barat, ternyata mata orang lelaki ni kawasan hitamnya lebih daripada komposisi kalau dibandingkan dengan orang perempuan pada umur yang sama, adik-beradik yang sama, komposisi mata lelaki bahagian hitam ni lebih daripada warna putih. Janganlah tengok sekarang. Orang perempuan sebaliknya, putihnya lebih daripada hitamnya.
Kan itu orang lelaki ni diciptakan untuk berburu. Dia pandang terus ke depan. Tapi orang perempuan ni dia pandang banyak langsir, kapet, meja ni buat apa dia tengok. Ya? Itu bezanya. Itu sebab orang lelaki masalahnya kalau dia bersama dengan isteri, kadang-kadang isteri ni tidak nampak, isteri orang yang dia nampak. Ini masalah. Jadi kawal diri, elakkan daripada fitnah berlaku. Jangan keluar dengan sewenang-wenangnya, jangan bercakap dengan dengan gaya yang menarik, lemah gemalainya, berjalannya. Dia bahkan orang perempuan diharamkan untuk pakai gelang kaki yang akan menyebabkan tertariknya lelaki untuk melihat. Jarang untuk memakai pakaian-pakaian yang menarik, mengganggu, memikat. Bahkan dalam hadis mengatakan perempuan yang meninggikan sanggulnya. Kalau rambutnya terlalu panjang pun janganlah buat sampai ke tahap seolah-olah dia seorang saya yang seperti itu. Terpaksa rambutnya panjang sangat, ikatlah bagaimana caranya supaya tidak berada di atas sampai menunjukkan satu kelahiran yang menarik orang lelaki. Ya, jadi inilah antara panduan betul. Kalau perkara ini tak dapat dielakkan, maka tundukkanlah pandangan. Dalam ayat ni tadi, tundukkan sebahagian daripada pandangan. Kena lihat, kena tengok, tapi tengok yang berkadar dan berhikmah. Dan kita yang selalu lebih memahami tentang konteks ini sebenarnya. Ada satu kajian tau, kajian ni dilakukan di Mesir, bahawa sebenarnya orang perempuan bila dia keluar bekerja, dia menghilangkan peluang bekerja orang lelaki. Ya, bila dia bekerja, sepatutnya posisi itu diletak oleh orang lelaki. Tetapi bila perempuan ramai yang cemerlang dan bekerja mengambil jawatan tersebut, orang lelaki dia tak ada kerja. Dan di pejabat kami pun ada beberapa orang yang isterinya bekerja, suaminya je suruh rumah. Ya, di tempat mereka sekalian ni ada kajian-kajian tak betul tak tidak, Allah Allah. Tapi kita yang terpaksa melalui keadaan ini, maka elakkanlah sebab untuk fitnah. Soalan lain? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita macam golongan-golongan yang dah dewasa ni, insyaAllah boleh jaga pandangan pun kadang-kadang tak boleh jaga. Ini kan macam dengan anak-anak kita yang remaja, ada isteri rumah kita ke macam mana kita nak didik diorang supaya diorang lebih macam kita ni dah terlanjur ni tak, kita memang kena menyesal juga lah dengan apa yang kita lakukan. Anak-anak yang baru lahir, Anak-anak ni sebab kita lihat Islam ni telah pun mengajar daripada kecil, pada 7 tahun suruh semayang, 10 tahun dia sebab letak semayang dan dipisahkan tempat tidurnya antara lelaki dan perempuan. Kalau ikutkan usia tahun masih ini, usianya 9 tahun, sebenarnya Islam sudah 10 tahun kan. Maka tidak dibenarkan untuk tidur lagi dengan adik-beradik yang lelakinya. Bahkan tidak dibenarkan untuk tidur dengan ayah ibunya. Dia suruh tidur bilik lelaki, bilik perempuan baksingan kan. Dan diajar, kalau beritahu kalau kamu nak masuk bilik ayah ni kena ketuk dulu sampai ayah benarkan barulah buka. Contohnya walaupun aurat antara adik-beradik itu adalah di antara pusat dan lutut, tetapi tidaklah sewajarnya seorang perempuan sewina-winanya pakai baju-baju seksi. Bahkan saya terus pun dah sebut tuan-tuan, para ulama Islam yang awal, contohnya Al-Auza'i, seorang ulama besar dari Syria, dulu meninggal dunia lama, tabi'in maksud saya. Beliau bila baca ayat ini sampai kakaknya, anak perempuannya, makciknya yang halal untuk dilihat pun, dia mendudukkan pandangan yang melihat mereka. Faham? Sampai anak perempuan dia, kakak dia, adik perempuan dia, ini adalah mahram yang tidak boleh dikahwini. Tetapi walaupun tidak boleh dikahwini, makciknya, dia tetap juga tidak melihat secara berlebihan. Kerana ayat ni tadi maksud Allah SWT boleh lihat kepada isteri saja, isteri ataupun hamba saya yang dimiliki. Selain daripada itu, hendaklah dijaga. Kerana kata Al-Auza'i, aku bimbang ketika aku melihat golongan mahramku ini, kalangan anak perempuan ke, kakak ke, adik ke, syaitan mengganggu aku pada masa itu. Lihat tu betapa punya hebat kefahaman mereka kepada ayat bagi menghindarkan diri daripada melakukan maksiat. Jadi ajar, sebut, didik. Yang paling best sekali pendidikan ni berlaku secara subconscious tuan-tuan. Subconscious maknanya daripada kecil kita latih dia untuk pakai tudung,
kita beritahu pada dia, tunjukkan pada dia hari raya kita tidak bersalam dengan cousin kita, kan? Maka anak kita pun agak aware. Balik kampung, kakak sepupu yang dulu masa kecil main-main kita, ulur tangan kat kita, kita ulur juga tangan kat dia, tapi kita letak sebelah. Ya, kita berlaku pada anak-anak kita, kita tunjukkan kaedah pendidikan seperti ini agar ia berlaku secara subconscious, continuous, di mana-mana saja. Ya, dan terangkan mereka, nak ni nak balik raya, kamu anak ayah-ayah, kamu dah balik kan, kamu tak boleh salam dengan suami kepada makcik, kamu tak boleh salam dengan atuk saudara itu sebagai contohnya, kamu tak boleh salam dengan orang ni, tak boleh salam dengan sepupu. Terangkan pada dia, InsyaAllah anak-anak ni faham ni. Sampai itu jangan lupa amalkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan, doa saya ajar, letak kat tangan, kat dada anak, bacakan untuk mereka kan. Doa-doa ni boleh kita amalkan. Soalan lain? Ya? Ustaz, dengan menundukkan pandangan ya, kita baca satu artikel berkaitan dengan menundukkan pandangan sesama jantina. Ya. Iaitu golongan amrat. Jadi tak Ustaz terangkan sikit. Baik, amrat. Amrat ni satu perkataan digunakan dalam bahasa Arab merujuk kepada orang lelaki yang tidak berjanggut dan tidak bermisah. Sebab dalam mazhab Hambali mereka memfatwakan mencukur janggut dan misah itu haram. Amrat. Alif mim ra dal. Kata Imam Ahmad, kalau aku berada dalam bilik bersama dengan seorang amrat, lebih aku takuti berada dengan seorang perempuan ajnabiyah. Kerana kalau perempuan ajnabiyah, aku akan lekas-lekas orang semua tahu. Aku tidak akan melakukan apa-apa dengannya kerana aku tahu buatan itu haram. Tapi kalau dengan budak lelaki yang tidak berjanggut, tidak berisai ini, maknanya lebih kepada penjagaan diri daripada terlibat dengan liwat dan sebagainya. Ya. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, setiap benda ada batasan. Para ulama fuqaha jelaskan, kalau terpaksa tidur satu katil sekalipun tak boleh pakai satu selimut. Macam-macam panduan yang tak diletakkan bagi mengelakkan dorongan kepada perkara itu berlaku. Dan perkara ini biasanya berlaku kalau orang duduk dekat asrama yang budak semuanya lelaki ataupun semuanya perempuan, maka ada segelintir yang mungkin dia sudut amalan hidupnya dahulu, pengaruh daripada orang terdahulu. Kerana ikut kajian ni tuan-tuan, budak-budak lelaki yang dipanggil softie pula. Softies kan? Budak-budak jambu ni ada yang bermasalah. Biasanya pengalaman lalu mempengaruhi gaya hidup dia. Kerana mungkin masa kecilnya dahulu duduk dengan seorang lelaki yang tak bertanggungjawab, yang selalu melakukan buatan haram padanya. Akibatnya lelaki ni dia tidak dapat membezakan dia lelaki atau perempuan. Inilah lebih dari takuti lagi. Jadi golongan amrat, iaitu lelaki yang menyebabkan perempuan dia suruh watakannya. Mungkin tak watakannya, tapi gayanya, misai janggut tidak ada, dia ulang putih. Bahaya ni. Maka itu sebab para ulama menganggap dia salah satu daripada kabirah, salah satu dosa besar. Satu perkara yang mendorong kepada dosa besar yang membahayakan dan tidak digalakkan untuk kita berdoa dengan mereka. Faham ya tuan-tuan? Baik, cuba rasakan dulu. Cara yang baik sebenarnya Allah, kelemahan milik saya. Buku ni tuan-tuan yang dapat kata doa. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa radina wa rada'ana. Ya Allah, tafakan untuk kami kemuliaan yang Allah dikurangi, muliakan kami Allah yang Allah diingin. Beri kami yang tahan-tahan ya Allah, ridha kami ridha dan sunnah kami lakukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk menghantimu, syukur padamu. Baiki amal salih kami sentiasa padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.